رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا حول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. Syahdan, haram memandikan syahid. Situ. Syahdan, haram memandikan orang yang mati syahid. Syahid ini bagi syahidul ma'rakah, iaitu syahid dunia wal akhirah. Dan jika ada ia junub, jika ada dia dalam keadaan junub sekalipun, atau perempuan yang haid sekalipun, ya, maknanya syahid atau syahidah, ada perempuan ataupun lelaki yang berjuang mati dalam medan pertempuran, itu dipanggil syahid ma'rakah. Ada pun syahid dunia, syahid akhirat, la dunia, macam orang mati tenggelam, mati bersalin, mati kebakaran, mati ta'un, itu semua dipanggil dapat syahid akhirat, mana lepas azab kubur, ya, dia dapat syahid akhirat. Tapi dunia dia tak, dunia dia kena buat macam biasa, 4 perkara, dia mandi, kapan, sembahyang dan ditanam. Adapun syahid ma'rakah ni syahid medan perang, dia buat 2 daripada 4. Dia dikapankan saja, dibadut dengan pakaian yang berlumuran dengan darah, kalau tak cukup tambah kain lain, ya. Kemudian dikebumikan saja, dia tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Dan haram menyembahyangkan atasnya, dan haram menyembahyangkan atasnya kerana meninggalkan bekas syahid. Haram bagi kita memandikan dia, ya, dan menyembahyangkan dia. Kalau mandi, mana tinggallah asar kesan-kesan syahid itu hilang. Jadi mandikan darah tu, darah tu mahal. Di akhirat orang mana berseronok dengan maknanya infak harta perjalanan Tuhan, masa di perjalanan Allah. Yang ni lagi besar, nyawa dia, itu besar, ya, itu panggil penyaksian besar. Maka syahid yang tiada dimandikan dan tiada disembahyangkan itu, iaitu barang siapa yang mati atau hidup yang tiada padanya hidup yang tetap, mana dia kena kesan senjata ataupun, ya, mana luka dalam perang tadi menyebabkan luka tu pada adat bawa matilah. Dia bawa balik rumah tak berapa minit meninggal, atau syahid juga, ya. Dalam peperangan dengan kafir dengan sebab perang, sama ada dengan dibunuh oleh kafir atau dilukainya akan dia, menyebabkan dia mati, atau dibunuh oleh orang Islam yang membantu kafir, yang munafik. Dia join orang kafir, dia pergi serang Islam balik, ya. Itu jawab dia, dia terbunuh tak kira tu. Sama ada dibunuh oleh orang kafir atau munafik, maka hukum dia syahid. Atau kena senjata, ya, sama Islam, tersilap, ya, nak panah orang kafir, terkena kawan tu, walaupun syahid juga tu, dengan tersalah. Atau kena senjata sendiri, dia melawan-lawan atas pedang atau apa tadi, misalnya ada kuda tiba-tiba terjatuh, terkena pedang di sini, syahid juga tu. Kalau sekarang dia punya bom ni, kan, jadi mana dia disimpan di atas bom ni, nak balik nak meletup ke situ, dengan dia jalan, syahid juga tu. Atau disepak oleh tunggangannya, ya, kuda dia terpijak dia, mati dia. Ataupun kalau kita sekarang kenderaan dia, ya, kenderaan yang dibawa tu meletup, ataupun sebab kenderaan tu dia mati, semua tu medan, dalam medan pertempuran, syahid semua tu. Atau gugur di atas tunggangan dia, jatuh daripada kuda dia, ya, ataupun dia jatuh apa daripada kapal terbang dia, jet pejuang, jet penempur misalnya, bom meletup, semua tu syahid. Atau gugur di dalam, ya, sumur
Dalam peperangan tadi dia kena jerangkap, jatuh dalam sumur telaga. Orang panggil sebenarnya apa? Jerangkap sama tu, tapi dulu pakai itu kan ke lubang. Dia pun nibung bawah macam-macam. Duri lah pun nibung. Jadi terkena semua tu dalam medan perang, semua tu syahid belaka. Sumur telaga lah, telaga buta. Dia pasang perangkap, unsur dia bom jatuh dengan kuda-kuda tadi. Atau tiada diketahui sebab. Tiba-tiba kita tengok dia dah mati je. Tak ada sebab misalnya, tak ada nampak tanda-tanda apa pun dia kira syahid juga. Tiada sebab matinya. Adakah sebab mana perang atau tiada? Ya. Maka iaitu semua tu syahid jua. Dia mati dalam medan tu lah. Tapi tak tahu kesan senjata nampak tak ada. Ataupun sengaja disakit jantung ke apa, mati dalam medan pun syahid juga. Dan jika tiada daripada tubuhnya bekas darah sekalipun, ya, pada zahirnya adalah matinya sebab perang, sebab dia mati dalam peperangan. Semua dia dikira syahid. Yadkhuluna jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Adapun yang mati kemudian daripada berhenti perang, ya, dengan luka dalam peperangan, dengan bukan dengar nun. Makna dia balik rumah lama seminggu baru meninggal, tapi luka dia meninggal sebab luka dalam perang, ya. Jadi kalau dia meninggal kemudian daripada berhenti mana selesai peperangan dengan luka di dalam peperangan, tapi luka dalam peperangan, padahal padanya itu hidup yang tetap, ya, dipanggil hayat mustaqirrah. Kalau haiwan dipanggil hayat mustaqirrah. Haiwan ni kena langgar, tengok dia boleh berlari lagi, kaki je patah, hidup segar, kita sembelih. Itu hayat mustaqirrah, boleh makan. Tapi kalau dia langgar, tengok kepala mula pecah, ketik-ketik, itu hayat mazbuhah, tu sembelih tak boleh. Kita sembelih pun memang dia mati pada adat. Maka di sini begitu juga dalam mati syahid. Mana kalau sekiranya hayat itu boleh hidup, dia kena tadi tu kaki yang jalan, boleh hidup. Tapi adatnya boleh hidup, tapi sampai ajal dia. Tapi itulah sebab dia. Padahal ia hidup yang tetap, maka itu bukan syahid. Yang sini tak boleh nama syahid. Mana kalau dia mati, maka dibuat 4 perkara lah: dimandikan, dikapan, disemayang dan dikebumikan. Dan jika dengan diyakinkan matinya sebab perang sekalipun, ya, mati memang luka-luka dalam perang, tapi seminggu dah duduk, sebulan duduk, baru dia meninggal, maka tak dinamakan syahid. Pahala dia apa besar lah. Tapi pahala syahid itu untuk kita tak boleh uruskan macam syahid ma'rakah tu. Kita urus macam biasa lah, mandi, kapan, semayang dan tanam. Dia beza dia tu ialah mandi dengan semayang dia tak ada. Kapan tetap, ya, kalau syahid pun kapan dan dikebumi. Dan demikian lagi yang mati dalam perang tiada dengan sebab perang dengan kafir. Demikian lagi yang mati dalam perang tapi tiada dengan perang dengan kafir, seperti mati sakit. Demikian lagi yang mati dalam peperangan tapi tiada dengan sebab perang dengan orang kafir, sebab dia sakit, seperti sakit atau terkejut, atau mati sebab perang buah, atau mati dibunuh oleh Islam, atau dibunuh oleh orang kafir dengan tiada perang, maka sekalian itu bukan syahid nama. Itu tak dinamakan syahid. Tetapi yang mati dalam perang buah, ya, setelah tertegaknya sebuah negara Islam dengan adil betul, tiba-tiba ada di kalangan rakyat tadi yang jahat, dia melampau, dia melawan ke kerajaan ketiga itu, kerajaan yang betul-betul Islam lah, atau panggil buah, ya. Kalau kerajaan tak Islam dia panggil buah kan. Kerajaan tidak Islam, pakai undang bukan Islam, lorik dia pakai, kapi punya undang dia pakai. Itu bukan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang memakai syariat Islam betul. Tiba-tiba ada yang khianat, dia bangkit nak buat hara di perang, tu panggil burah, ya, orang yang melawan kerajaan Islam. Tetapi yang mati dalam perang burah sebab dibunuh oleh kafir, yang membantu burah, maka itu syahid juga. Dia mempertahankan negara Islam tadi daripada buat kucak-kacir. Tiba-tiba golongan yang melawan tadi di kalangan golongan munafik, dia bersekutu dengan orang kafir. Bila berlawan dengan orang buah ni, tiba-tiba kafir itu bunuh orang Islam, tentera Islam tadi, maka hukum dia syahid juga. Dan wajib menghilangkan najis apabila itu. Itu takrif diberikan pengenalan syahid ma'rakah. Dia syahid ada 3. Yang kita nak ni syahid dunia wal akhirah. Atau dunia dia syahid dengan tanda-tanda tadi, akhirat pun diterima.
Itu yang kita nak, dia masuk syurga tanpa hisab. Yang satu lagi, syahid dunia tidak akhirat. Ini jangan, bahaya ni. Ya, pernah zaman Rasulullah berlaku, dia seorang tunjuk haza syahid wa haza syahid. Rasulullah kata, kalla qad ra'aitum fil nar fi burdatin ghallaha. Mati bersama dengan Nabi dalam medan, ya, sebelah kita. Tapi orang kata syahid, Nabi nafikan. Kalla, tidak, Nabi kata. Ya, qad ra'aitum, aku dah tengok dia dah dibukakan tempat dia dalam neraka. Sebab dia berjuang bukan kerana Allah, tapi berjuang nakkan harta ghani marampasan. Mana niat tak betul tu maksudnya. Walaupun bersama dengan Rasul berat. Apalagi kalau Rasul tak ada, dia jagalah niat dia, bila masa boleh terpusing kan. Ya, tu kita takut. Atau syahid tu dipanggil akhirat, masuk neraka tu. Tapi kalau atas dunia kita nampak kesan syahid, nampak urung macam syahid, tapi akhirat tidak diterima. Yang ni bahaya. Dan satu lagi, syahid akhirat dia dapat ganjaran lebih. Tapi atas dunia tidak dibuat macam orang syahid. Ya, macam mati tenggelam. Dulu mati orang tenggelam Pulau Besar tu kan. Tenggelam cari mayat dia. Mati apa? Bersalin, mati ta'un. Maka kalau dia mati, uruskan macam biasa. 4 perkara itulah. Dia mandi, kapan, semayang dan tanam. Tapi pahala syahid dia dapat. Dan di antara pahala syahid dia lepas azab kubur. Jadi 3 jenis. Yang dikendaki yang pertama itulah syahid ma'arakah betul-betul. Dia berjuang kerana Allah Ta'ala dan dia mati dapat ganjaran syahid. Paling tidak pun syahid yang kedua adalah syahid akhirat. La dunia, tidak dunia. Mana dunia diurus macam biasa. Yang satu tu kita takut tu, syahid dunia nampak macam syahid, urus macam syahid, tapi akhirat tak diterima. Wala yazabillah. Sebab apa? Qalbi rosak. Mana niat kita betul. Dia berjuang ni macam semayang kan. Tiap-tiap orang semayang tak mesti dia khusyuk. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Berjuang tu juga, tiap-tiap berjuang, ada terima, ada tak terima. Ya, kalau zaman Rasulullah berlaku itu, zaman kita lagi lah Rasul tak ada, dan kata jaga betul-betul bahaya. Rasul lah tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, yang tinggal ujung-ujung ni. Orang panggil buah-buah kotai ujung ni. Kalau tak jaga betul-betul mengikut apa yang diarah oleh baginda SAW dengan sebenar, zahir dan batin, bahaya, takut tergelincir. Minta pertolongan dengan Tuhan supaya niat semua tu buat dengan baik, dengan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Dan wajib menghilangkan najis yang lain daripada darah. Ya, kalau ada najis ke tahi ke apa, bersihkanlah. Ada pun darah jangan. Darah itu satu kebanggaan di akhir esok. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang mati berjuang tu mati syahid tu mati tak. Bahkan dia hidup di sisi Allah Ta'ala, diberi rezeki yang mulia di sisi Tuhan. Dan demikian lagi wajib menghilang. Jadi sekarang kita kata mati syahid, kan? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Mu jangan sangka orang mati syahid tu mati. Mana dia tak mati. Kalau orang mati syahid tak mati, rohani dia hidup hebat. Rasul dengan mati syahid mana tinggi? Ya, Rasul dengan mati syahid nanti. Para awliya lagi sama, taraf-taraf dewan tu sebenarnya bukan mati jasad dia, dan rohani memang tak ada mati pun. Jadi ada orang bertawasul kata, apa pergi sembah kubur? Orang bukan sembah kubur, orang bertawasul dengan ahli kubur, ahlillah. Ya, minta dengan Allah, dengan keberkatan para awliya, orang yang hebat. Apa syirik maknanya? Wahabi dia mata syirik. Orang pergi tawasul, dia kata menyembah kubur. Satu jahat ni. Ya, menuduh orang pergi tawasul, dia kata orang pergi sembah kubur. Kita tuduh orang sembah kubur, apa hukum kan? Orang tak sembah kubur, tak gila kita nak pergi sembah kubur. Ya, Cina pun tak sembah kubur macam ni. Orang tawasul kat kubur, dia kata orang sembah kubur. Itu satu tuduhan jahat. Dia bangsakan yang jahat kepada orang. Tak betul. Apa yang tak betul tu dibangsakan orang. Padahal orang tu bukan pergi sembah kubur. Orang tu berdoa dan bertawasul dengan keberkatan kekasih Allah Ta'ala. Ya, itu aja. Ni Wahabi ni macam-macam sekarang ni. Syirik, sersat, bid'ah. Apa last sekali apa Ustaz? Halal darah. Habis dia halal darah, dia berperang. Tengok di luar negara macam tu jadi. Akhirnya dia cop halal darah, dia habis dah, dia lanyak yang kita. Dia kata sesat, halal darah. Ya, padahal dia mentafsirkan maksud orang tu tak kena. Ya, orang punya cara dia tak faham, kemudian dituduh yang tak betul dia dibangsakan orang tu. Kemudian dia ambil hukum. Apa hukum dia? Zalim besar. Ya. Orang pergi tawasul, kalau kita sembah kubur. Tak ada gila nak pergi sembah kubur, berjadah.
Adapun najis hukum dia berat. Sebab tu walaupun syahid ada najis, bersihkanlah. Demikian lagi warid menghilangkan darah yang hasil dengan tiada sebab syahid. Ya, kalau darah yang kena pada syahid perang tu luka lah, yang tu jangan buang. Kalau ada darah lain ke, misalnya sebelum tu ada darah apa kena, tu buang tak apa. Darah syahid tu yang mahal. Ya. Kitratan la yamassuhumun nar. 2 titisan yang tak disentuh neraka. Pertama apa? Darah syahid. Ya, neraka tak boleh sentuh. Dan keduanya air mata. Titisan air mata gerun dengan Allah ataupun rindu dengan Tuhan. Itu semua besar nilai di sisi Ta'ala. Itu tidak apa? Tidak disentuh api neraka. Besar. Dan ketiga, kitratul ulah. Darah pertama tu, titisan pertama keluar di darah syahid dekat dia kena senjata, keluar tap dia, pintu syurga dibuka. Tu mereka nampak mana mati yang paling lazat sebenarnya mati syahid. Walaupun zahir kita nampak dasar di hati, itu zahir je, sangkau dia je, rohani dia cantik, lazat dengan Tuhan tu. Lebih sedap dia mati tak tilam ni. Dan jika membawa menghilangkan demikian itu kepada menghilangkan darah bekas syahid sekalipun, manakala kita nak hilangkan darah yang najis tadi tu, ya, ataupun najis terkena darah sikit atau buanglah, najis tu kena buang. Kerana tiada daripada bekas ibadah. Kena darah yang lain najis tu bukan bekas ibadah. Ada pun darah syahid itu asarul ibadah. Sebab tu kesan ibadat kita jangan buang kecuali darurah. Ya, kita ambil semayang, lebih aula jangan dilap air wuduk sampai dia kering. Dalam kita i'anatul talibin ni bahas tu. Kecuali darurah. Kita nak pakai baju nak cepat jalan ke, tak lap lah habis lokoh tu badan kan. Tu lap lah. Tapi kalau saja-saja kita ambil semayang kat rumah tu, jangan lap, biarkan dia kering. Lagi lama dia kering tu lagi cantik. Asar ibadah. Ya. Dan sunat bahawa ditanggali daripadanya, ya, senjata peperangan ni. Dalam perang tu ketika tu buka lah senjata dan barang sebagainya. Dan sunat bahawa dikapan ia dengan segala kain pakaian yang berlumuran dengan darah syahid tu. Ya, tengok darah penuh badan balut tu je. Jangan buka, jangan buang. Itu satu kemegahan dia di akhirat. Orang berkorban memperjuangkan Islam dengan harta benda, tenaga, ya, dia lagi besar. Nyawa dia beri. Itu dahsyat. Dan jika tiada cukup kain akan kapan, maka hendaklah ditambahi dengan kain lain. Dan tak cukup pun pakai kain lain. Kalau cukup itu tak payah, balut tu je dan terus dikebumikan, ya. Allah. Inilah sekalian hukum syahid dunia dan akhirat. Dia panggil syahidul ma'rakah, syahid dunia wal akhirat. Iaitulah yang perang kerana meninggikan kalimatullah, li'i'la'i kalimatillah. Dia berjuang tu betul-betul meninggikan Islam. Bukan dia berjuang tu ada gharat tujuan dunia yang lain, tak. Dan hukum syahid dunia, iaitu yang perang kerana menghasilkan kemegahan dan harta. Dia perang, tapi tujuan dia nak dapat ghanimah, kan. Maka kita syahid dia dunia je lah. Mana urusan dunia, zahir dia buat macam biasa, tak dimandikan, tak semayang, tanam. Tapi akhirat yang menunggu dia neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab niat dia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau perang cara dulu lagi mencabar tadi. Dia ada satu kaedah, dia panggil satu istilah salap. Ya, bila kita berperang kan, melawan pedang ni, depan ni kafir ni, kalau kita dapat bunuh aja dia, satu khususiat dia dapat, segala yang ada pada tubuh mayat kafir tu dia dapat. Ni tengah lawan-lawan tengok jam Rolex ada. Wah, ni lagi kacau. Ya, lawan-lawan tengok zamrud ada. Wah, ni zamrud mahal. Dia pula nilam tu. Wah, 5-6 cincin wah berkilat-kilat. Jangan buat pasal. Kadang dibunuh kena niat tu habis kan. Tak diterima perjuangan dia. Tapi kalau dia niat betul, dia dapat dia. Ya, dia perlu tahap butuh tengok dalam macam-macam apa dalam badan. Habis semua tu khas untuk dia. Tengok pula gantai dah, dia pakai gantai emas. Wah, banyak dia dapat macam ni. Tu rezeki dia. Habis. Itu dia panggil apa? Salaf. Ya, salaf. Ada pun syahid akhirat. Ada 3 tadi kan, syahid dunia wala akhirah. Itu yang maklum. Kemudian syahid dunia saja tak akhirat, itu yang kita takut. Yang ni syahid akhirat saja. Iaitu yang mati lemas. Tu. Ya, dia tenggelam, mati sakit perut. Sakit-sakit perut meninggal terus, ya. Dan yang mati kena taun dan mati ketakutan. Ya, dalam keadaan dia ketakutan meninggal. Dan mati kena petir, sambal peti. Ya, dan mati gharib, ya, mati dagang. Duduk negara orang seorang tak urus dia tu sampai mati dan dapat pahala.
Lepas azab kubur tu besar tu. Dan mati beranak, ya, mati beranak, dia bersalin tiba-tiba meninggal, ya, dengan sebab bersalin. Syahid akhirat dia dapat lepas azab kubur tu. Besar kan. Yang perempuan je lah, orang lelaki tak ada anak. Kau buat anak ini tu. Ya. Dan yang mati kerana iskun, asyik, rindu, ya. Ya, dia mati dalam keadaan dia rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dahsyat ya. Hanya bukan mati angau kan, rindu angau tu. Dia iskun billah, asyik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mati yang terbunuh dengan inyanya. Orang pakat bunuh dia macam tu, tengok macam-macam berita dia kan, stiker yang kawan macam-macam tu, zalim, apa mati dia kerja. Itu semua dapat syahid akhirat. Azab kubur lepas betul. Dengan tiada perang, maka iaitu seperti hukum yang lain juga, wajib memandikan dan semayang. Mana sama je lah, cuma beza dia lepas azab kubur. Itu dia antara syahid akhirat, la dunia, bukan dunia lah. Itu. Kemudian dan bermula kanak-kanak yang gugur dalam perut ibu, ya, kanak-kanak yang gugur dalam perut ibu gugur jika diketahui hidupnya dengan suara. Dia gugur tadi dengar, ada bunyi suara, atau dengan menangis, ya, dengan dia menangis keluar tangisan, dia menangis misalnya, atau nyata tanda hidup, misal seperti gerak, dia gugur keluar perut ibu tadi nampak dia bergerak, guna mati. Ya, kemudian daripada keluarnya, maka iaitu semua tu hukum orang tua juga, wajib mandi, semayang, tanam dan ke bumi ni, ya, wajib kita mandikan dia dan kapanlah tak tulis sini, kapankan dia, kemudian semayang dan menanamkan dia. Dan jika tiada diketahui hidup, ya, mana guguran yang jatuh, jadi gugur tapi tak nampak tanda-tanda hidup, satu, dan tiada nyata tanda hidup, ya, maka ditilik. Apa makna tilik? Sini ada tafsir. Jika sudah nyata, ya, bereka manusia, mana ada sifat rupa manusia tu ada, maka wajib memandikan dia dan mengkapan dia dan menanam dia. Maka tiada, jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, wajib mandi dan wajib mengapankan dia, ya. Tanda hidup tak ada, ya, makna tiada nyata tanda hidup, maka ditilik. Jika sudah nyata reka, mana berupa manusia, dah ada bentuk manusia, cuma nyawa tak ada, tak panggil mati, ya. Maka dia tak panggil mati, maka kena apa? Mandikan saja. Kapan? Tanam. Sembahyang tidak, sebab sembahyang mayat. Orang panggil mayat di bila? Orang panggil mayat di bila? Hilang roh. Bermakna dia hidup, lepas tu baru hilang kehidupan, baru panggil mayat. Tapi kalau tak ada hidup, mayat apa? Dia tak pernah hidup. Ya, dia lahir tak ada hidup. Senyap tanda-tanda hidup. Kalau dia mati tu maknanya benda tu mati, makna zawal roh, hilang roh. Bermakna sebelum tu dia hidup, dia bergerak ke dia apa. Sekarang tak ada apa, tanda hidup tak ada. Jadi tak ada semayang mayat lagi dia. Cuma di mandi, kapan, tanam. Ini banyak berlaku ni, orang tanya ni gugur macam nak buat ni. Nanti kejap nak buka kitab sekejap. Buka kitab tengok. Jika sudah nyata berupa manusia tapi tak nampak tanda hidup, maka dia buat 3 perkara: mandi, kapan, tanam. Jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, ya. Dan jika tiada nyata reka manusia, macam seketul darah dia tak ada rupa manusia, maka tiada wajib demikian itu, hanya sunat membalut dengan kain, bungkus kain dan menanam je lah, ya. Tak ada mandi dan tak ada semayang, cuma bungkus tanam. Dan jika sampai 4 bulan sekalipun, inilah hukum memandi dan mengkapan dan menanam yang tiada nyata tiada nyata hidupnya. Ada pun menyembayangkan dia, maka tiada wajib, hanya haram menyembayangkan dia, sama ada nyata baginya reka manusia atau tiada, sebab tak ada tanda hidup. Dan jika sampai berreka, mana berupa dia apa tu, dibandingkan 6 bulan, ya, atau lebih sekalipun. Inilah yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Adapun dia muktamad oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Dua-dua ni syarah
Minhajul Talibin bagi Imam An-Nawawi, bahwasanya anak yang gugur daripada perut ibu apabila sampai dibentangkan 6 bulan, mana sampai umur 6 bulan atau lebih, wajib menyembayangkan dia. Ini pendapat Syiramli. Sama ada nyata tanda hidup kemudian daripada keluar atau tiada, dikira bulan. Mana kalau dah 6 bulan keluar, dia memang kena apa? Kena sembayangkan akan dia. Ini pendapat Syiramli. Ada Ibnu Hajar tadi, kalau tak ada tanda, tak payah sembayang. Tanda hidup tak ada, tak payah sembayang. Syiramli dikira bulan. Ya, Syekh Ramli dalam Nihaya dia kata kalau anak gugur dan sampai 6 bulan atau lebih, wajib menyembahyangkan dia. Situ beza dia. Dalam mustalah fiqh bertembung antara dua pendapat Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, ditakdimkan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Mana-mana boleh bawa tu. Kalau kata nak sembahyang dalam 6 bulan boleh. Ada pendapat Syekh Ibnu Syekh Ramli Kabir. Bulan Syahdan wallahu a'lam.